Assalamualaikum, nama saya Nur Merlinda dari Tiga Kreatif membawa tajuk keutamaan bersedekah daripada bidang hadis. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah telah bersabda, setiap anggota badan manusia diwajibkan bersedekah setiap hari selama matahari masih terbit. Menambahkan, antara dua orang yang berselisih faham juga dianggap bersedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata baik juga adalah satu sedekah. Setiap langkah berjalan untuk menunaikan solat adalah sedekah. Dan terakhir, menyingkirkan suatu rintangan daripada jalan raya juga satu sedekah. Seterusnya, antara amalan sedekah yang terdapat di dalam hadis. Yang pertama, yaitu setiap manusia perlu melakukan sedekah pada setiap hari. Yang kedua, bertutur bahasa yang baik juga dapat dianggap sebagai sedekah. Yang ketiga, mengalihkan sesuatu halangan di jalan raya juga adalah sedekah. Berjalan untuk menunaikan sholat juga dianggap sedekah. Seterusnya, kelebihan bersedekah. Yang pertama, dihormati dan dikasihi masyarakat seperti fakir miskin. Yang kedua, mendapat doa yang baik daripada masyarakat. Yang ketiga, murah rezeki dan digandakan nikmat. Yang keempat, mendapat naungan arasy Allah pada hari kiamat. Yang kelima, menggugurkan dosa dan bukti keimanan. Selain bersedekah, kita juga belajar tentang zakat. Apakah itu zakat? Dari segi bahasa, zakat ialah bersih, suci, memperbaiki, subur dan bertambah. Dari segi syarak pula, menggunakan sebahagian daripada tertentu bertujuan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, hamba sahaya, fisabilillah, amil mu'alaf, qaribin, Ibnu Sabil. Yang kedua pula, apakah itu hukum zakat? Zakat hukumnya adalah wajib berdasarkan dalil daripada Al-Quran, hadis maupun ijma' kaum muslimin, dan zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam. Dari segi masa untuk zakat pula, dalam Maratib Al-Ijma' halaman 38 Ibnu Hazm mengungkapkan bahawa para ulama sepakat zakat itu berulang pembayarannya untuk setiap harta setiap telah mencapai haul bertahan 1 tahun Hijriah, kecuali untuk zakat tanaman dan buah-buahan yang tidak memperhatikan haul. Maafkan saya. Mari kita belajar pula tentang jenis-jenis harta zakat. Jenis-jenis harta zakat terdapat 5, yaitu emas, haiwan, hasil pertanian, uang kertas dan sebagainya. Dan yang paling wajib adalah mengikut yang ditentukan syarat. Kadar zakat pula. Kadar zakat yang ditetapkan mengikut jenis harta. Sementara itu, harta tertentu pula bermaksud harta yang ditetapkan oleh syarak sebagai wajib dikeluarkan zakat, seperti haiwan ternakan, tanaman, emas dan perak, harta perniagaan dan sebagainya. Seterusnya, penggunaan zakat. Penggunaan zakat adalah asnaf. Apa itu asnaf? Asnaf merupakan golongan yang menghadapi kesusahan hidup dan memerlukan bantuan zakat. Biasanya, golongan ini mempunyai pelbagai masalah dan sukar untuk mencari sumber keuangan bagi meneruskan kehidupan seharian mereka. Dan taraf zakat pula. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan menolong masyarakat, dan keperluan ini akan selalu ada sampai bila-bila. Apakah pula hikmah-hikmah zakat? Hikmah-hikmah zakat ialah menyucikan harta dan jiwa. Zakat membersihkan harta daripada sifat tamak dan membersihkan jiwa daripada kedekut. Mengeratkan hubungan sosial. Membantu fakir miskin, membuat masyarakat lebih penyayang, saling percaya dan tidak iri hati. Apakah pula faedah zakat? Yang pertama ialah mendekatkan diri kepada Allah. Zakat ialah ibadah yang menunjukkan ketaatan kepada perintah Allah.
Yang kedua, menjadi sebab keberkatan rezeki. Allah akan tambah dan berkati harta orang yang membayar zakat. Yang ketiga, membersihkan hati daripada sifat buruk. Zakat melatih supaya tidak tamak, sombong, atau kedekut. Mari kita masuk tentang sedekah. Apakah maksud sedekah? Sedekah bermaksud pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan secara sukarela dan ikhlas tanpa batasan waktu dan jumlah tertentu dengan tujuan mahu mendekatkan diri kepada Allah. Apakah pula hukum sedekah? Sedekah tidak ditetapkan sebagai kewajiban yang mesti dilaksanakan setiap orang seperti zakat. Sebaliknya, sedekah dianggap sebagai amal baik yang sangat digalakkan dan memberi banyak pahala. Tetapi, tidak ada hukuman bagi yang tidak melakukannya. Masa sedekah pula, pahala bersedekah di bulan Ramadan sangat besar, terutama pada 10 hari terakhir yang lebih afdal. Rasulullah SAW juga lebih banyak bersedekah pada bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain. Jika kita mendapat kelapangan rezeki, bersedekah sebagai tanda rasa syukur dan untuk menyucikan harta adalah sangat disarankan. Tadi kita belajar tentang jenis harta zakat. Sekarang kita akan pelajari tentang jenis-jenis harta sedekah. Harta yang halal diperolehi melalui pekerjaan yang sah, usaha yang baik, dan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini termasuk bekerja dengan jujur, berbisnis dengan adil, dan melakukan transaksi yang tidak menipu atau menzalimi orang lain. Kadar sedekah pula, tidak ada jumlah yang wajib atau tetap untuk sedekah. Seorang muslim boleh memberi seberapa banyak yang dia mampu walaupun dia hanya sedikit. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sedekah yang paling disukai oleh Allah adalah yang diberikan dalam keadaan kita memerlukan dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa hadapan. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, penggunaan sedekah. Bagaimanakah penggunaan sedekah pula? Penggunaan sedekah adalah secara terbuka kepada semua orang. Apakah taraf sedekah pula? Terdapat 5 taraf sedekah, yaitu wajib, sunat, jariah, harta, dan penggunaan. Taraf sedekah ini adalah pilihan masing-masing. Hikmah bersedekah, membersihkan harta dan diri. Bersedekah membersihkan harta daripada unsur-unsur yang tidak baik dan menjauhkan diri daripada sifat bakhil, kedekut. Dalam Islam, harta yang diberikan sebagai sedekah dianggap sebagai cara untuk membersihkan diri dan harta. Mendapat ganjaran pahala. Setiap pemberian sedekah walaupun sedikit akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Bahkan sedekah yang diberikan dengan ikhlas akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk memberi balasan yang lebih baik daripada apa yang diberikan. Apakah pula faedah bersedekah? Mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Salah satu faedah utama bersedekah adalah ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberi sedekah akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda walaupun hanya memberi sedikit. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa sedekah yang diberikan dengan ikhlas akan memperoleh balasan yang jauh lebih besar. Ajaran hadis daripada sedekah. Yang pertama, setiap mukmin hendaklah sentiasa mendidik diri untuk bersedekah. Yang kedua, amalan sedekah amat mudah untuk dilakukan karena tidak hanya tertumpu kepada pemberian harta semata-mata. Yang ketiga, umat Islam wajib menjaga hubungan baik sesama manusia. Yang keempat, amalan sedekah mampu membantu seorang muslim itu lebih dekat jiwanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahaja daripada saya. Semoga apa yang saya bentangkan pada slide ini dapat difahamkan dengan mudah. Maafkan saya jika ada pembentangan saya yang tidak jelas didengar. Semoga senantiasa bersedekah dan berzakat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.